Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya dari Kupnova ingin membentangkan dua tokoh yang bernama Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah dan Datuk Seri Aminuddin bin Bashir. Latar belakang Hamka. Nama sebenar Hamka ialah Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Beliau dilahirkan pada 17 Februari 1908, 14 Muharram 1326 Hijrah di Minangkabau, Sumatera Barat. Ia mendapat pendidikan awal agama dari Madrasah Tawalib yang didirikan oleh bapanya dan mempelajari agama dan bahasa Arab. Ia juga mempunyai pelbagai kemahiran seperti mengarang, berkhutbah, ceramah, memberi syarahan, kuliah subuh, membaca buku, tilawah Al-Quran serta seringkali menjadi perujuk mengenai masalah keluarga dan urusan peribadi. Kerjaya Hamka bermula sebagai guru agama pada tahun 1927 dan di dalam masa yang sama, Hamka juga merupakan seorang wartawan, penulis, editor dan penerbit. Ia memberikan sumbangan dalam perkembangan informasi Islam. Beliau juga menyampaikan dakwah ke benua Eropah dan Amerika Syarikat. Seterusnya, latar belakang Datuk Seri Aminuddin bin Bashir. Seorang tokoh akademik. Aminuddin bin Bashir, seorang tokoh akademik yang memperjuangkan agenda pendidikan sepanjang hayat beliau, dan beliau dilahirkan pada 26 hari bulan Januari 1926 di salah sebuah perkampungan Mandailing yang terdapat di Timor, Perak, iaitu Kampung Batu Sembilan. Ia merupakan bapa pendidikan Malaysia dan bekas Ketua Penasihat Pendidikan Malaysia yang paling muda. Beliau telah berkhidmat sebagai guru sambilan di sekolah dari tahun 1949 hingga 1951. Ia juga memperoleh ijazah sarjana sastra dengan kemudian pada tahun 1951 setelah menamatkan pelajarannya di Universiti Malaya. Aminuddin bin Bashir telah memberi sumbangan dalam peningkatan sistem pendidikan. Seterusnya, saya menjemput Aizat yang akan membentang seterusnya. Terima kasih kepada Syahmi. Saya Muhammad Aizat akan membentangkan justifikasi pemilihan tokoh bagi kumpulan kami. Justifikasi pemilihan tokoh Hamka. Hamka terkenal dalam bidang penulisan yang memberi fokus kepada falsafah dan kesusastraan. Beliau mengambil berat tentang ilmu falsafah dan telah bersusah payah serta gigih dalam menyebarkan dakwahnya walaupun mengharungi pelbagai halangan. Penulisannya mencukupi pelbagai bidang ilmu pengetahuan seperti falsafah, kesusastraan, agama, tafsir, sejarah, politik, biografi dan sosiologi. Bagi pemilihan tokoh Aminuddin Bashir, beliau telah memberikan sumbangan di Malaysia, terutamanya dalam bidang pendidikan. Beliau juga turut membantu dalam generasi yang akan datang supaya lebih berfikiran terbuka. Dan beliau telah menjadikan pendidikan yang moden dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di semua institusi pendidikan yang ada di Malaysia. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang analisis pemikiran tokoh. Pertama, Hamka. Beliau mempunyai pemikiran yang luas dalam berbagai bidang, terutamanya dalam bidang agama, sastra dan sosial. Beliau juga
mempunyai pemikiran dalam karya-karya yang telah membantu pengembangan intelektual Islam. Beliau juga turut memperlihatkan aspirasi ke arah pembaharuan dalam pandangan tafsir secara moden. Bagi Aminuddin Baki, beliau telah menjadi penggerak atau pemicu kebangkitan anak muda Melayu untuk terus bangkit meningkatkan taraf pendidikan. Justru beliau mementingkan aspek kemahiran untuk membangkitkan semangat anak muda, khususnya Melayu, untuk terus belajar. Beliau juga turut mementingkan bab sukan yang berdasarkan sunnah seperti memanah dan berenang untuk anak-anak muda. Terus, saya mempersilakan Muhammad Amirul untuk pembintangan yang seterusnya. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan membentangkan tajuk pembandingan dan pemikiran tokoh-tokoh tersebut. Okey, pertama, perbezaan dalam pemikiran tentang agama. Baiklah, Hamka lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam, moralitas dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Seterusnya, Aminuddin Baki, beliau berfokus pada penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam konteks pendidikan dan masyarakat. Seterusnya, pemikiran berbeza terhadap pendidikan. Hamka menekankan pentingnya pendidikan Islam yang menyelaraskan nilai-nilai agama dalam proses pembelajaran. Jadi dalam hal ni, dia sangat mengutamakan hal-hal agama lah ketika dia mengajar pada anak-anak muridnya. Okey, Aminuddin Baki, beliau lebih berorientasi pada reformasi sistem pendidikan dengan fokus pada inovasi dan peningkatan mutu pendidikan secara umum. Jadi macam apa yang kita dah tahu tadi, dia lebih mengutamakan sistem pendidikan tu dan dia banyak datangkan cara pendidikan yang berbeza lah. Dia lebih memikirkan tentang kemahiran dan aktiviti sukan. Okey, seterusnya next slide. Okey, yang ketiga, pengaruh pemikiran masyarakat yang berbeza. Hamka, pengaruh pemikiran masyarakat yang berbeza dalam masyarakat. Seterusnya, Aminuddin Baki, seorang pendidik dan aktivis sosial yang berdedikasi untuk memperbaiki sistem pendidikan. Dia sangat fokus pada peningkatan mutu pendidikan. Macam yang saya cakap tadi, kedua-duanya memikirkan tentang pendidikan lah. Jadi Aminuddin Baki sangat fokus pada pendidikan, kemahiran dan pelbagai aspek lain lah, dan lebih membawa kepada hal-hal agama. Seterusnya, 4. Mempunyai perbezaan dalam fokus karya dan kontribusi. Hamka, seorang cendekiawan Muslim terkemuka dari Indonesia yang dikenal kerana sumbangannya dalam sastra, keislaman dan pemikiran Islam. Seterusnya, Aminuddin Baki, seorang pendidik dan pejabat pendidikan Malaysia yang terkenal kerana perannya yang signifikan dalam membangun serta merumuskan kebijaksanaan pendidikan di Malaysia. Seterusnya, yang kelima, perbezaan pemikiran di dalam visi perubahan masyarakat. Hamka memperkuat moralitas dan spiritualitas dalam masyarakat dengan memperdalam pemahaman terhadap agama, khususnya Islam. Jadi dia gunakan etika dan agama untuk dalam pengajaran beliau lah. Sebenarnya Aminuddin Baki memiliki cita-cita yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagai dasar perubahan positif dalam masyarakat Malaysia. Jadi masa dia mengajar dulu, masyarakat Melayu memang sangat mundur. Jadi dia sedarkan hal itu, jadi dia ingin merubah
sistem pendidikan pada masa itu. Jadi macam-macamlah idea yang dia bawa ni. Okay. So, seterusnya, okay, saya kembalikan semula slide ini kepada Muhammad Aizat. Okay. Okay. Thank you, Miul. Saya akan memberitakan analisis pemikiran tokoh dan prinsip falsafah isu semasa. Bagi tokoh Hamka, beliau menjadikan Islam sebagai landasan pemikiran. Justru beliau juga mementingkan keadilan sosial bagi bukan sahaja keadilan sosial dan malahan turut juga pendidikan dan kebudayaan. Beliau juga sangat mementingkan toleransi antara masyarakat supaya kita dapat masyarakat dapat bertoleransi dengan sebaiknya. Yang terakhir, beliau mempunyai sifat patriotisme dan nasionalisme. Manakala bagi Aminuddin Baki, beliau mementingkan pendidikan sebagai pembebasan, di mana pendidikan sebagai seranan pembebasan yang ditekankan oleh beliau. Beliau mempunyai sifat multikulturalisme dan pendidikan. Kesimpulannya, tokoh Buya Hamka telah memberikan sumbangan yang besar kepada kesusastraan, keagamaan, pendidikan dan falsafah. Tokoh Buya Hamka telah berjuang melalui novel, karya dan buku untuk generasi masa kini. Oleh itu, kita haruslah bekerjasama untuk memelihara sumbangan yang telah diberikan oleh beliau agar perjuangannya tidak akan menjadi sia-sia. Seterusnya, dipersilakan Syahmi untuk kesimpulan yang seterusnya. Terima kasih Aizat. Kesimpulannya, Aminuddin Baki adalah seorang ahli pendidikan yang terkenal dalam bidang pendidikan di Malaysia. Beliau dikenali sebagai seorang pendidik yang sangat berwawasan dan juga memberikan sumbangan yang besar dalam perkembangan sistem pendidikan di negara. Selain itu, Aminuddin Baki berperanan penting dalam meluaskan sistem pendidikan, menubuhkan sekolah dan melaksanakan pembaharuan untuk memastikan proses di seluruh negara berjalan dengan lancar dan saksama kepada pendidikan di seluruh negara. Sehubungan itu, Aminuddin Baki juga mempunyai usaha yang tertumpu kepada menaik taraf pendidikan untuk rakyat Malaysia tanpa menghiraukan latar belakang. Oleh itu, kita hendaklah mengekalkan legasi tokoh Aminuddin Baki yang banyak berjasa kepada negara kita agar pengorbanan beliau tidak menjadi sia-sia. Itu sahaja daripada kumpulan kami iaitu kumpulan 4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.